Ingatan. Boleh ubah ialah setoran ingatan. Okey. Boleh ubah ialah setoran ingatan. Okey, setoran ingatan yang digunakan oleh program komputer untuk apa? Boleh ubah ni. Apa? Guna boleh ubah itu untuk apa? Ha, boleh ubah untuk menyimpan data. Kan? Data untuk menyimpan data. Okey, yang perlu diolah kemudian. Yang perlu diolah kemudian. Okay, so boleh ubah ini adalah ingatan. Storage ingatan itu dia kita guna oleh program komputer untuk dia simpan data. Okey, data itu sifat dia kita boleh olah kemudian. Maksudnya yang pertama kita masukkan nombor 3. So kita boleh olah pula, kita masuk pula nombor 5. Itu pun boleh ubah. Okey, pun boleh ubah. Lepas tu yang kedua, operator matematik ialah simbol-simbol. Simbol-simbol. Okey, simbol-simbol yang digunakan semasa menjalankan operasi matematik dalam kod arahan. Yes. Orang dia jawab. Jawab. Saya betul eh? Orang dia jawab. Dalam kod arahan. Kod arahan. So, operator matematik ni adalah simbol-simbol yang kita guna semasa nak jalankan sesuatu operasi matematik lah. Okay, seperti yang cikgu jelaskan sebelum ni, dia sama je dengan operator matematik yang biasa, tetapi dia ada beza operasi darab dengan bahagi. Okay, tambah dengan tolak itu sama, simbol dia, tambah tolak lah. Kalau dalam komputer bagi simbol darab dan bahagi, dia beza. Kalau darab dia guna lambang star tu. Okay, lambang star tu. Dan kalau bahagi dia tak guna bahagi, kalau dalam komputer dia guna yang per. Okay, yang apa? Backslash tu. Okay. Okay, yang ketiga, pemboleh ubah ialah data yang disimpan dalam nilai berangka, teks dan nilai logik. Nilai berangka, nilai logik dan teks. Okay. So ada 3 ni . Nilai berangka iaitu integer ataupun nombor perpuluhan. Integer ataupun nombor perpuluhan. Integer itu maksudnya nombor yang tak perpuluhan lah. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100. Yang tak perpuluhan. Kalau nilai berangka. Teks dalam bentuk teks. Teks ni maksudnya teks ABC ke yang objek tu ataupun sambungan objek. Contohnya sekolah, jumlah, hasil tambah. Itu adalah teks. Okay, teks. Dan juga yang ketiga adalah nilai logik. Okay, nilai logik ini ataupun kita panggil sebagai atau dikenali sebagai kalau nilai logik ni boleh nilai logik ini adalah 2 saja. Nilai logik ada 2 saja. True or false, benar atau palsu, ya atau tidak. Itu je. Dia ada 2 je. Sama ada true or false, benar atau salah, ya atau tidak. Nilai logik itu saja. Dia ada dua saja. Dia punya logik, ya atau tidak, benar atau palsu, true or false. Saja nilai logik nilai logik. Okay, yang keempat, ini dah dijawab tadi ni. Nilai logik ataupun kita dikenali sebagai Boolean. B-O-L-E-A-N. Okay, nilai logik ataupun kita panggil Boolean. Okay, kod arahan ialah satu arahan yang mengarahkan. Okay, mengarahkan. Okay, terima kasih yang respon dalam chat. Cikgu tak sempat nak baca. Yang respon dalam chat. Okay, ni Rena. Terima kasih Rena. Okay, ni mengarahkan komputer untuk melakukan sesuatu tugasan.
So, kod arahan itu adalah satu arahan lah. Arahan yang kita nak arahkan komputer melakukan sesuatu tugasan. Sebab komputer dia tak boleh buat kerja sendiri. Dia tak boleh bekerja dengan sendiri. Dia mesti ada melibatkan manusia untuk melakukan suatu tugasan. So, manusialah yang akan tulis kod arahan tersebut untuk mengarahkan komputer untuk melakukan sesuatu tugasan. Contohnya kita nak arahkan komputer untuk membuat pengiraan hasil darab sesuatu angka. So kita akan hasilkan dia lah. Kita akan buatkan kod arahan untuk mengarahkan komputer melakukan operasi darab bagi sesuatu nombor. Betul Okey, kod arahan boleh disimpan. Okey, boleh disimpan dalam ingatan komputer yang boleh digunakan semula. Okey, kod arahan ini disimpan dalam memori komputer lah, atau kita panggil RAM, Random Access Memory itu. Okey, dalam komputer dia akan ada satu hardware itu yang dia akan simpan apa sahaja maklumat yang kita masukkan, apa sahaja maklumat ataupun dokumen yang kita buat, dia akan simpan dalam storan ingatan tersebut lah. Okey, itu dimaksudkan ingatan komputer ataupun RAM ataupun ROM. Okey, beza RAM dengan ROM. Okey, kod arahan ditulis dalam bahasa. Okey, makasih Arena, makasih Syahdatul. Syahdatul jawab. Bahasa komputer yang boleh difahami oleh komputer. Bahasa komputer lah. Okey, bukannya maksudnya bahasa Melayu, bahasa Inggeris tu. Bahasa komputer dia ada bahasa special dia. Contoh seperti yang cikgu jelaskan minggu lepas. Contoh dia seperti Scratch. Scratch adalah satu software pengaturcaraan secara visual. Okey, dia menggunakan blok. Lepas tu ada bahasa komputer menggunakan Scratch, HTML. Lepas tu yang masa form 2 nanti kamu akan belajar bahasa komputer Python. Lepas tu lain-lain bahasa seperti C, C++, PHP, Java, JavaScript. Itu adalah contoh-contoh bahasa komputer. Okay, itu dah high level punya ni lah bahasa. Kalau yang level kamu ni untuk pengenalan kepada kamu ni, dia guna banyak menggunakan untuk sekolah-sekolah dia menggunakan atur cara block ataupun Scratch. Okay, Scratch tu adalah contoh bahasa pengaturcaraan yang secara visual yang menggunakan block. Okay, dan juga HTML. HTML pun bahasa komputer dan juga Python. Tiga-tiga tu adalah yang level untuk sekolah. Okay, bila dah gerak ke universiti, ke pengajian tinggi, barulah kamu ambil apa C++ ke C. Itu adalah contoh-contoh bahasa komputer yang high level lah. Okay, high level language. Okay, yang ke-8. Satu set kearahan yang mengarahkan komputer untuk menyelesaikan tugasan dipanggil atur cara ataupun kita panggil bahasa Inggeris dia programming. Okay, programming ataupun atur cara. Okay, so atur cara ni lah bahasa-bahasa mengikut bahasa-bahasa komputer yang dipahami oleh komputer. Okay, atur cara programming. Okay, programming PHP, programming C, C++, C#. Itu adalah contoh-contoh untuk bahasa contoh atur cara bahasa komputer. Okay, seterusnya ini dah masuk operator matematik. Okay, ini mungkin kamu tak ni lah nak sebut pun susah kan. So operator matematik dalam komputer dia sama juga 2 plus 3 sama. Okay, 5 minus 3. Okay, yang ini yang beza dia. Okay, yang ini beza dia. Yang ini adalah ada beza dia. Okay, ini adalah beza dia. 3, kalau dalam operator matematik, 3 darab 5 itu biasalah. Kalau dalam bahasa komputer, 3 dia guna stop. Okay, nampak Ini cikgu tak apa Ryan. Okay, so 3 darab 5. So ini adalah line kat kampung slow sikit. Kat kampung Okay, tak apa. Okay, 3 darab 5. Ini dalam bahasa komputer. Ini dalam operator matematik yang biasa. Okay.
Dan juga sama juga untuk bahagi 10/2. Ini dia guna dalam. Nanti kita tengok operator-operator ni dalam Scratch. Okey. Okey, yang ini dia melibatkan penggunaan blok-blok dalam Scratch. Okey, mungkin cikgu tak terang lagi lah. Okey, mungkin cikgu tak terang lagi. Okey, motion. Motion ni apa? Ada siapa tahu? Motion menggerakkan sprite. So cikgu assume kamu dah belajarlah waktu apa? Waktu tahun 6. Okey ni dapat menggerakkan sprite. Okey, looks. Ada looks. Looks ni dia mengubah visual objek pada stage. Okey. Okey, kalau sound ni maksudnya dia sound ni apa? Sprite menyebabkan sprite berbunyi. Okey, sound Okey, pen ini adalah membentuk corak pada laluan. Okey, dia akan membentuk corak pada laluan sprite. Maksudnya sprite tu bila kita masukkan command pen, bila sprite itu bergerak, dia akan nampak macam dia menulislah pen. Okey, dia akan membentuk corak pada laluan sprite. Itu adalah pen. Okey, data pula adalah membina, kita nak membina form boleh ubah. Nanti cikgu tunjuk satu-satu Data, event kita nak, event ini adalah kita nak ada blok kawalan. Dalam blok kawalan tu ada mengandungi blok kawalan. Control, kita nak bina blok baru atau dicantum dalam atau cara yang lengkap. Okey, ni control Ni control. Ni mana? Operator. Operator ini maksudnya operator matematik lah. Operator matematik. Alright, operator matematik. Dan last sekali adalah boleh mengesan dia mau blok ini pelbagai peristiwa lah, event apa yang kita nak create, blok-blok yang kita nak create sendiri. Okay. Okay, satu lagi sensing. Sensing adalah boleh mengesan sesuatu peristiwa. Okay, ini adalah jawapan dia. Okay, jawapan untuk kategori blok yang ada dalam Scratch. Okay, jadi kita contoh. Okey, seterusnya cikgu ada letak 2 soalan untuk kamu hasilkan. Okey, 2 soalan. Cikgu nak kamu hasilkan menggunakan Scratch. Okey, hasilkan atur cara yang pertama, atur cara yang melibatkan operator mengira luas segi 4 sama sisi apabila pengguna memasukkan ukuran sisi. Okey, yang ini kita akan tengok dalam Scratch. Soalan yang pertama ini soalan yang pertama. Okey, ni cikgu guna, dah tahu cara macam mana. Kamu nak guna secara online. Kamu type je Scratch. Okey. Kamu boleh guna secara online ataupun kamu install dalam kamu punya komputer. Kalau yang pakai komputer, kamu boleh install terus. Dapatlah Scratch for desktop. Okey, Scratch for desktop. Ataupun menggunakan telefon. Okey, telefon kamu menggunakan apa panggil? M-Block. M-Block ini pun boleh guna dalam komputer. Contohnya yang ini cikgu dah download, cikgu dah install dalam komputer cikgu. M-Block bila tekan sama je. Okay, M-Block je ini adalah M-Block. Dia boleh menggunakan dalam smartphone. Kamu boleh type dekat Play Store, tulis M-Block. Okay, kamu boleh install. Ini sama juga dalam PC pun boleh, dalam laptop pun boleh. Okay, interface dia mungkinlah beza sikit. Sini M-Block dia punya stage dengan sprite dekat sini dia guna panda. Kalau Scratch dia guna kucing. Tapi kamu boleh tukar Scratch ni. Okay, dia punya sprite tu kamu boleh tukar. Kamu boleh tukar background. Okay, ingat lagi tak macam mana nak tukar? Okay, contohnya kita tak nak pakai kucing. Kita tukar je sprite. Kita pergi kat sini, choose a sprite. Kamu pilihlah sprite apa yang kamu nak. Contohnya cikgu nak ambil dinosaur. Ni dinosaur. Okay, so dinosaur. Kat sini ada 2 kan. So kamu pilih yang ini. Kamu pilih yang ini, kamu buang je lah. Delete.
So, tinggallah dinosaur. Okay, contohnya background ni kamu nak tukar. Tak sukalah putih sangat. Okay, tukarlah background dekat sini background. Kat sini choose a backdrop, kamu klik je, dia akan pergilah. Okay, contohnya kalau dinosaur sesuai di hutan. Okay, di hutan. Dinosaur di mana? Hutan. Yes. Inilah forest. So inilah So inilah dia punya paran. Sama je. Okay, dekat sini dia ada contoh di sini dia ada 3 function tutorial. Tutorial ini contohnya kamu nak ambil apa, kamu nak hasilkan apa, dia bagilah tutorial. Kamu boleh ikut dia je. Game ke, make you fly ke, add a sprite ke. Ini kamu boleh tengok balik. Okay. Dekat sini kamu boleh hasilkan new, nak buat tu cara yang baru. Kamu nak load from your computer, kamu nak load lah. Load daripada komputer, kalau kamu klik, kamu buat lah. Yang kamu dah buat, kamu dah edit. Contohnya yang cikgu dah buat kan. Contoh cikgu dah buat. Yang ini, kalau yang dah buat ini, ini. Kamu boleh buka. So, kamu load balik. Apa yang kamu dah buat, kamu nak edit, kamu load balik. Okay, lepas tu kamu boleh save. Save yang current yang kamu tengah buat ini, kamu nak save. Okay, save to your computer. Kamu save je lah. Okay, contohnya cikgu letak dekat desktop. Okay, save. So, dekat desktop, automatic akan ada ada ini. Mana? Ini, scratch. Yang kamu hasilkan tadi. So, kamu save. Save sahaja. Okay, seterusnya edit. Edit, restore sprite, turn on to mode. Ni tak ada masalah lah. Lepas tu dekat sini dia punya blok-blok dia tadi ni, kategori blok. Ada motion, ada looks, ada sound, ada event, ada control, ada sensing, operator, variable dan juga my block. Okay, kalau motion ini maksudnya dia nak menggerakkan ini. Dia nak menggerakkan sprite ini. Kalau motion. Motion ini contohnya kita nak menggerakkan sprite. Okay, ini bermulanya atau cara. Okay, sebelum nak mula atau cara, kamu kena letak dulu dia punya blok ini. When green flag click, maksudnya bila bendera hijau itu diklik, atau cara akan bermula. Okay, contohnya kita letak ini motion. Contohnya kita nak gerakkan sprite. Okay, letak sini. Bila bendera hijau ini diklik, sprite itu akan bergerak. Okay, sprite akan bergerak. Itu kita nak menggerakkan dia. Contohnya lagi, kita nak dia pusing 15 darjah. Contohnya ini, bila green flag diklik, dia akan pusing. Dia akan pusing. Okay, dia akan pusing. Ini kita tak buat lagi ya. Maksudnya kamu kena klik baru dia hidup. Nanti bila kita masuk untuk atur cara ulangan, baru bila klik dia akan pusing berapa kali. Itu dia ada masuk ulangan dah. Ini just basic je dulu. Okay, ini contohnya kalau kamu nak delete, kamu just klik, hold, drag dia masuk sini. Okay, contohnya kamu tak nak pakai ni, kamu klik, hold, drag dia, drag balik masuk dalam ni. So dia akan delete lah. Contohnya ini turn 15 degree ikut arah, ikut lawan jam. Dia akan pusing ikut lawan jam lah. Itu contoh-contoh untuk kategori motion. Kita nak menggerakkan sprite. Contohnya ini go to random position. Bila dia boleh pilih ni random position ke mouse pointer. So bila green flag klik, dia akan pergi, sprite ini akan pergi ke random position. Bila klik, dia akan pergilah mana-mana nak pergi random position. Dia pergilah random position. Dia duduk, dia pergi kat mana-mana. Sebab adalah go to random position. So ada banyak lagi lah ni. Dia ada banyak lagi. Okay, lepas tu loop. Loop ini maksudnya sprite tu akan bercakap. Okay, loops tu sprite tu akan bercakap. Contohnya bila green flag klik, sprite tu akan bercakap hello selama 2 second. Okay, dia akan bercakap hello selama 2 second. Itu dimaksudkan say hello for 2 second. Maksudnya sprite tu akan bercakap. Okay, contohnya kalau kamu nak tukar, contohnya hello, hi, nama saya Adam. Okay, so dia akan, bila green flag klik, dia akan bercakap, hai, nama saya Adam. Itu selama 2 second.
kamu boleh ubah menjadi 10 second. Lama sikit lah. Okay, bila klik ni, dia akan sebut nama dia selama 10 second. Hai, nama saya Adam selama 10 second lah. Dia akan paparkan dialog sprite ini selama 10 second. Bila dah habis 10 second, dia akan habis. Dia akan terpadam. Okay, contohnya lagi kita nak buat dia berfikir. Ni contohnya ini kan. Think. Dia akan berfikir. Dia akan keluarkan apa dia fikir dulu. Okay. So dia 10 second. Sama je. Okay. Yang lain kamu boleh explore. Lepas tu seterusnya sound. Okay. Sound ini maksudnya kita nak mengarahkan sprite itu berbunyi. Contohnya play sound pop. Okay ni mungkin kamu tak dengar lah. Google Meet kan. Contohnya ini bila green flag klik dia akan bunyi lah. Pop. Dengar tak? Dengar? Tak kan? Dia tak dengar lah sebab Google Meet dia setting lain. So tak dengar lah. Tapi bila kamu try buat when green flag klik, play sound pop, dia esokkan dia lah. Boleh juga kamu nak masukkan yang record. Kamu kena record lah. Contohnya kalau kamu record hello. Okay. So kamu masukkan kamu punya recording. Okay. Recording 1. So dia akan kamu tak dengar, mungkin kamu tak dengar lah, tapi kamu boleh cuba buat. Okay. Sebab Google Meet dia tak boleh dengar kan? Dengar ada nak? Oh dengar kan? Tu so kamu boleh lah. Kamu nak buat dengan sikit-sikit tak apa. Okay. Ini dia sound untuk kategori block sound. Event. Event yang inilah. When space. Okay, contohnya kita tukar green flag kita tak nak. Kita nak when space bar. Space bar kat keyboard tu. Key press. Contohnya kita masukkan move. Okay, kita event ini kita tukarkan, kita tak nak green flag, kita tak nak klik ni. Kita nak space. Contohnya, bila space diklik, diketik, sprite ni akan berjalan. Itu maksud dia. Contohnya kamu boleh ubahlah up arrow ke ini A, kalau A kat keyboard tu kamu klik dia akan berjalan. So event ini nak memulakan sesuatu atau cara. Okay, event ini dia ada when this sprite click, when backdrop switch, dia macam-macam lah. Ini event ini adalah atau cara yang kita nak mulakan sesuatu atau cara. Okay, block yang kita nak mulakan sesuatu atau cara. Tapi selalunya dia akan guna ni je. Kita akan guna green flag je. Okay, so inilah tanda bermulanya atau cara. Bila kita buat green flag ni, kita klik je green flag ni, automatik atau cara akan berjalan. Akan beroperasi. Okay, maksudnya control. Control ini dia melibatkan struktur kawalan ulangan. Dia ada repeat, okay, ulang 10 kali. Ini struktur kawalan ulangan apa? Untuk 10 kali. Forever, ulang selama-lamanya. Okay, dia ulang. Nanti cikgu terang balik. If then, if else. Okay, wait until, repeat until. So ini adalah untuk ulangan. Okay, untuk struktur kawalan ulangan. Untuk kita nak buat sprite itu berulang. Okay, Okay, jap, kita try tengok. Okay, masukkan yang ini. Kita cuba minta dia move. Kita tengok. So dia akan bergerak lah. Hilang terus. Okay. Dia akan langkah 10 langkah. Baliklah. Mana dia? Sprite. Tak hilang lah. Ni. 5 langkah je. Sprite ni. Okay, 5 langkah Kita tukar 5 langkah. Okay, 5 langkah je. So dia akan berjalan 5 langkah. Dia pening. Dia jadi forever. Dia akan ulang lah. 5 langkah ni dia akan ulang. Okay, nak senang kita ambil yang ni. Kita ambil yang degree. Dia akan pusing 15 darjah selama-lamanya. Dia pusing lah. Okay, forever. Okay, kalau forever. Kalau contohnya kita tukarkan menjadi repeat. Okay, forever. Kita tak nak forever. Kita ambil repeat. Okay, repeat je. Repeat 10 kali. So, dia akan pusing sebanyak 10 kali. 15 darjah tu 10 kali.
Okey, nak nampak lagi kita buat 90 darjah. Ya, 90 darjah. So, dia akan 90 darjah 1, 90 darjah 2, 90 darjah 3. So, dia akan ulang sebanyak 10 kali. Ini adalah untuk ulangan 4. Mana nak ulang? Yang ni. Kan? Okay, sekejap Okay, kan. Okay, so control, ni untuk ulangan. Sensing, maksudnya kita, sensing ni, bila kita masukkan blok sensing ni, sprite ni akan minta kita masukkan input. Okay, sprite akan minta kita masukkan input. Contohnya bila kita klik, dia akan tanya kita, what is your name? So, bawah inilah yang kita masuk. Nama saya Adam. Okay. Contohnya, bila kita masukkan ini, kita nak dia katakan balik. Ini sensing based on answer. Okay, contohnya kita running dia minta kita masukkan what is your name. So kita akan masukkan nama saya Adam. So dia akan displaykan nama saya Adam. Okay, so dia akan untuk sensing ini dia minta kita masukkan input. Okay, kita masukkan input. Okay, contohnya jadi kita tunjuk contoh untuk latihan tadi ni. Okay, so say ni dia akan say juga. Okay, ini input pengguna, dia akan minta kita masukkan input. Ini dia akan keluarkan output. Dia akan paparkan berdasarkan answer pada jawapan yang kita masukkan. Okay. Okay, lepas tu operator. Ni operator dia ada tambah, tolak, darab, bahagi, pick a random number. Contohnya, kita masuk ni. Okay. Pick a random number. Okay, pick a random number. Lepas tu ini lebih besar daripada kecil sama dengan ini and or ini adalah untuk operator. Okey. Lepas tu variable. Variable ini yang kita nak hasilkan sendiri. Okey, variable apa? Okey, boleh ubah apa? Okey, contohnya kita nak hasilkan, kita ambil soalan yang pertama dulu. Kita nak mengira luas segi 4 sama sisi. Okey. Luas segi 4 sama sisi. Okey, yang pertama kita ambil blok ini. Lepas tu yang kedua kita nak sprite ini berkata, okey, selamat datang ke pengiraan dinosaur. Okey, pengiraan ininya sound, kita sensing, look. Okey, dia kata selamat datang ke matematik bersama ke kelas pengiraan matematik bersama Dino. So, dia akan sebut. Okay, selamat datang ke kelas pengiraan matematik bersama Dino. Dia akan sebut. Lepas tu dia kata tadi kita nak masukkan, kita nak kira luas segi 4 sama sisi. Okey, luas segi 4 sama sisi, formula dia apa? Ingat tak? Segi 4 sama sisi. Luas segi 4 sama sisi. Apa? Rumus dia? Panjang darab lebar. Okey, panjang darab lebar. Okey ni sama sisi maksudnya dia sisi ini dengan sisi ini adalah sama. Okey. Panjang contohnya ini adalah panjang. Okey, panjang darab lebar. Ini panjang. Ini panjang darab lebar. Okey, ini sama panjang Ini sama panjang. Okay, so bila dia kata apabila pengguna memasukkan ukuran sisi maksudnya dia akan mintakan sprite ini bila dia dah tanda kata selamat datang ke kelas pengiraan matematik bersama Dino. Kita panjang sikitlah. Okay, selamat datang ke kelas pengiraan bersama Dino. Okey, pengiraan luas segi 4. Luas segi 4. Okey, bersama Dino. Dinosaur lah Dino tu.
Okay, selamat datang ke kelas pengiraan luas segi 4. Segi pula. Segi. Nampak jelas tak? Ke kecil. Kamu nampak kecil? Selamat datang ke kelas pengiraan luas segi 4 bersama Dino. Bila klik ni, okey ni. Lepas tu dia akan minta kita masukkan input. Ni nampak Apabila pengguna memasukkan ukuran sisi. Okey, ukuran sisi, so kita akan letakkan sensing. Sensing inilah dia akan arahkan, sprite akan arahkan kita masukkan nilai. Okey, kita akan tulis berapakah panjang sisi. Okey, sisi segi 4 inti 4 sama. 4 sama. Sama kan? Segi 4 sama sisi. 4 sisi. Sama sisi. Okey, dia akan minta kita inputkan, masukkan nilai. Berapa nilai? Contohnya ini. Okey, selamat datang kelas pengiraan teman-teman Dino. Pasti dia akan ni, berapakah panjang sisi segi 4 sama. So, inilah input yang akan kita masukkan. Contohnya 7, so dia tak kira lah, tak ada operator lagi. Kita ada operator lagi, barulah kita masukkan operator. Okey, operator, kita akan masukkan join. Join ni maksudnya kita tulis sisi segi 4 mana? Kita tulis dari segi dah ubah dah ni. Mana? Berapa panjang sisi segi 4 sama? Ubah dah. Lepas tu kita akan masukkan lepas tu bila dah ni, bila kita dah masukkan jumlah ni, Dino itu akan buat pengiraan. Okey, Dino ini dia akan membuat pengiraan sekali lagi. So dia akan katakan say jawapan dia. So kita akan masukkan operator. Operator ini kita akan masukkan join. Join ni maksudnya operator dia akan joinkan dengan ayat yang akan Dino cakap. Kita akan tarik, klik, drag, masuk ke dalam hilo. Bila kamu tengok, okey nampak keliling hilo tu dia akan highlight. Okay, dia akan highlight. Bila dah highlight tu kamu lepas. So dia akan masuk dalam bulatan tersebut. Okay, so ini Dino akan sebut. Okay, luas segi 4 sama ialah. Okay, ini Dino akan jawab. Lepas tu dia akan buat pengiraan. Okay, dia akan buat pengiraan. Pengiraan dia, luas segi 4 adalah panjang darab lebar. Okey, panjang darab lebar. So kita akan masuklah operator untuk darab masuk dalam ini. Ni bila kamu klik, kamu pergi dekat bulatan badana tu, dia akan highlightkan bulatan tersebut. Lepas tu kamu lepaskan mouse. Okey? Lepas tu barulah kamu masukkan. Okey, jawapan yang kita masukkan tadi ini. Okey, jawapan yang kita masukkan tadi dia akan dikategori sebagai answer. Sensing blok yang sama, kategori yang sama, tapi kita ambil answer. Answer ini dia akan kira berdasarkan apa nilai yang kita masukkan. Okay, so answer ini akan rujuk ke atas ni lah. Answer ini dia akan rujuk based on answer yang kita masukkan. Okay, jawapan yang Dino tanya, kita masukkan nilai dia. So answer ini dia akan rujuk dekat sini. Okay, disebabkan segi 4 sama, dia punya panjang dengan lebar adalah sama. Okey, dia sama sisi. So kamu just buat answer darab answer. Walaupun kamu masuk satu nilai, tetapi nilai yang kedua itu sama. Okey, contohnya contohnya segi 4 sama. Okey. Panjang dia 2. Yang lebar dia pun automatik 2. So kamu just masukkan nilai 1 saja, dia akan darab 2 darab 2. So answer kita masukkan 1. Answer darab answer. Okey, jawapan ini didarab dengan jawapan yang kita masuk. Contohnya kita buat Okey, selamat datang ke kelas pengiraan luas segi 4 sama sisi bersama Dino. Okey, lepas tu dia akan minta kita akan masukkan key in kan
berapa ni sisi dia, panjang sisi dia. Contohnya 5. Okey, kita masukkan nilai 5. Bila kita tekan right ini ataupun enter, Dino akan mengira. So luas dia 5 kali 5 sekejap. Betul lah, 5 kali 5 25. Okey, so luas dia adalah 5 darab 5 25. Contohnya kita masukkan nilai dia 2. Okay, bila kamu enter, Dino akan terus bagi jawapan. Okey, 4. Okey. Itu maksudnya luas segi 4 sama sisi ni maksudnya keseluruhan sisi ni adalah sama. Contohnya 2 kali 2 4. Okey, 2 kali 2 4. 5 kali 5 25. So luas segi 4 ini adalah 25. Luas segi 4 ini adalah 4. Okey, contohnya kita nak bagi Dino tu bagi ada ukuran dia. Contohnya 5 kali 5 25 cm. Okey, sentimeter sama juga. Kita masukkan, kita kena keluar balik ni. Okey, kita masukkan sama juga. Kita masukkan join sekali lagi. Ini. Okey, sini kita tuliskan sentimeter, cm. Okay, answer. Okey. Okey, Dina, selamat datang kelas Dina. Okey, dia akan mintakan kita masukkan nilai, jumlah nilai panjang sisi dia tu, contohnya 10. Okey, right? Enter. So dia akan nyatakan 100 cm. Ingat. Kalau lama sikit, second, bagi kamu nampak 10 second tu. Okey, ni kita kamu klik. Okey, selamat datang ke kelas pengiraan luas segi 4 sama sisi bersama Dino. Dia akan mintakan kita masukkan panjang sisi segi 4 sama itu adalah 20. Okey, right? So dia akan kira 20 kali 20 40 cm. So centimeter ni ada nilai dia. Okey, boleh? Boleh. Okey, itu ya. Boleh. So ini yang dinamakan sebagai pemboleh ubah. Nilai itu kamu boleh ubah. Ini. Answer inilah kamu boleh ubah. Itu satu. Okey, yang kedua, ini dah Ini kalau kamu dah siap, kamu dah buat, kamu screenshot. Kamu screenshot, kamu kopikan, kamu screenshot, kamu pastekan dekat kamu punya soalan tadi. Ni. Ini. Okey, ini paste ini Okay, so kamu pastekan jawapan dekat sini. So ini bila cikgu tengok, kamu boleh jawab. Okay, maksudnya bila kamu dah paste ini, inilah jawapan dia. Okay, boleh. Boleh tak buat macam tu? Kena hantar evidence cikgu. Evidence kamu, cikgu nak nilai PBD, cikgu nak nilai kamu punya tahap pengusahaan macam mana, kamu boleh ke tak? Jadi cikgu tak tahu kamu tak ada, kamu faham ke tak? Okay, ini dah faham Untuk kita nak buat, ini simple je, tak susah. Betul tak? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh? Okey, boleh. Okey, yang kedua, parameter. Okey, parameter sesuatu segi 4 sama sisi. Apa formula bagi parameter? Okey, ini kita dah, ini sudah. Okey, parameter. Parameter untuk segi 4 sama sisi sama. Segi 4 sama sisi. Okey, parameter dia tak sama dengan
luas, panjang, darat, lebar. Okey, tapi parameter kamu kena buat penambahan 5 ni contohnya panjang ini adalah 5. Parameter ini panjang tambah panjang tambah panjang tambah panjang ataupun 4 darab panjang. Okey, sama juga dengan kita dekat stress. Okey, ini selamat datang ke kelas pengiraan apa parameter. Kita tukarkan ini parameter bersama dino. Tak naklah dino, kalau dino. Ambil abang bel. Okey. Okey. Pangkat dino. Ini bersama abang bel. Ya, abang bel. Okey, ni So, parameter dia ini sama. Panjang sisi segi 4 sama. Okey, panjang sama. Okey, kita nak buat macam mana? Kita akan keluar balik ini. Okey, parameter segi 4 sama ialah okey, dua cara sama ada kamu nak guna rumus ini panjang dan tambah sama ada kamu nak guna panjang tambah panjang tambah panjang tambah panjang ataupun kamu nak guna 4 darab panjang. Okey, boleh. Okey, contoh kita ambil yang pertama. Kita ambil yang ni, yang panjang sikit ni. Okey. Sama juga ambil join. Join ini kita nak joinkan beberapa blok Join. Okey, join lepas tu tambah. Okey, kita ambil tambah 4 kali. Okey, 4 kali. Itu. So, tambah 1, 2, 3, 4. Okey, based on answer. Contohnya answer kita masukkan answer 1. Kita masukkan answer. Dia akan tambah semua answer yang kita masukkan tersebut. Okay, answer yang kita masukkan tu dia akan tambah ke semuanya. Nah, itu parameter dia tambah semua panjang sisi tu dia tambah. Itu cara yang pertama. So, kita akan nyatakan CM. Okay, bila klik ini, dia akan selamat datang ke kelas pengiraan parameter segi 4 sama sisi bersama Abang Bear. Okay, dia akan minta masukkan 6. Contohnya kita masukkan 6. Panjang satu sisi tu 6. So, dia akan tambahkan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. So, jadi nilai dia 24. So, parameter segi 4 sama sisi yang ukuran dia 6 cm adalah 24 cm. Okey, itu satu cara. Ini cara yang pertama. Okay, cikgu screenshot dulu. Okey, cikgu letak cara yang pertama. Betul tak? Parameter kalau 6 kali 4, 24. Betul tak? Okey, cikgu letak di sini. Okey, yang ini langkah yang pertama. Okey, ini langkah yang pertama. Cara yang pertama. Cara ini panjang sikit lah. Okey, parameter cara yang pertama. Okey, cara yang kedua adalah kita ambilkan okey, kita buat dengan cara 4 darab panjang. Okey, 4 darab panjang, pendeklah sikit. 4 darab panjang, contohnya kita keluarkan balik yang ini semua ini, kita keluarkan, kita ambil balik join. Kita ambil balik join, masuk. So kat sini join. Kita masukkan ni operasi terus, operasi darab Operasi darab. Boleh juga masukkan join sebab dia nak masukkan nilai sentimeter. Okey, dia akan ada apa dia? Dia punya simbol. Ni kita letakkan 4 darab based on answer yang kita masukkan. Based on answer yang kita masukkan. So, dia akan nyatakan dalam sentimeter. Okey, sama juga kita masukkan nilai 6. Okey, selamat datang. Okey, masukkan nilai 6 juga. Nak tengok dapat tak 24. 6 kali 4, 24. So, 24. Ini cara yang kedua. Lebih pendek. Okey, lebih pendek. Okey, boleh
Okey, ini untuk parameter dan juga luas segi empat sama. Tapi macam mana pula kita nak kira luas segi empat tepat? Okey. Luas segi empat tepat itulah yang kita akan menggunakan variable. Kita akan menggunakan log variable. Okey, cikgu akan save dulu. Okey. Harap boleh Nanti try. Buat macam ni. Buat macam yang cikgu tunjuk ini. Lepas tu nanti submitkan dekat cikgu. Ni web text square. Inilah. Kamu nak buat dalam PowerPoint boleh, tak masalah. Kamu copy balik je soalan yang cikgu bagi tu. Okey, ini yang cara yang pertama, ini cara yang kedua. Okey. Soalan ada tambahan yang cikgu bagi ni pula. Yang ni sekejap lagi cikgu akan upload balik dalam Google Classroom ataupun cikgu letak dalam Google Class. Okey, ini dia nak kita cari luas segi empat sama tepat. Luas segi empat tepat. Okey, luas segi empat tepat ni dia ada dua nilai yang berbeza. Okey, rumus dia sama. Tetapi dia punya panjang dengan lebar ini tak sama. Okey, ini panjang ini. Rumus dia sama, panjang dan lebar, tapi dia punya sini tak sama. Panjang nilai lain, lebar nilai lain. Contohnya panjang luas segi 4. Panjang luas segi 4 adalah panjang darab lebar. Contohnya panjang darab lebar. Contohnya panjang ini adalah 5, darab lebar ini contohnya 2. So panjang dia adalah 10 cm padu segi. Persegi. So dia punya dua nilai yang berbeza. Tapi kalau yang ini tak apa, tak ada masalah sebab sisi dia semua sama. Tapi yang ini luas segi 4 tepat ini panjang dia berbeza dengan lebar. Nilai dia lebar. Kita akan tengok macam mana kita nak hasilkan menggunakan scratch. Kita nak hasilkan menggunakan scratch. Ini kita akan buang. Kita akan biarkan ini. Berapakah panjang sisi segi 4 tepat? Berapa panjang dia? Tak apa, sama. Panjang segi 4 tepat. Panjang. Yang pertama. Yang kedua, kita nak bear ni tanya kita pula. Berapakah lebar? Masukkan sekali lagi. Berapakah lebar? Berapakah lebar? Lebar. Ini lebar sisi. Sisi segi 4 tepat. Ini dah. Tetapi bagaimana dia nak simpan dia punya jawapan itu? Itulah kita kena bina variable. Kita kena cipta satu pemboleh ubah. Yang pertama adalah panjang. Kita kena cipta satu variable ataupun pemboleh ubah panjang. Ni make a variable, kita namakan dia sebagai panjang. Panjang. Dia akan ada sini. So kita akan tariklah. Ini dia boleh pilih ni panjang. Kita akan tarikkan variable panjang ini masuk ke bawah soalan yang bear tanya kita itu, berapakah panjang sisi. Ini panjang Yang kedua, kita kena hasilkan satu lagi pemboleh ubah ataupun variable yang nilai dia akan pegang nilai lebar. Sebab dia ada dua ukuran yang berbeza. Dia ada dua ukuran yang berbeza. So kita akan tarik sini. Tarikkan set lebar. Ini letak bawah lebar. Bawah lebar. Kamu perasan tak? Tepi ni dia ada kan? So bila kamu hasilkan satu variable, dia akan wujudkan variable ini yang pegang nilai. Yang pegang nilai apa yang kita masukkan itu, dia pegang kat sini. Lepas tu barulah kita masukkan satu lagi variable. Kita hasilkan satu lagi variable sebagai jumlah ataupun kita panggil ukuran luas. Ukuran luas. Dia akan pegang nilai luas yang dah dikira.
Okey ni setkan, letak bawah, kita tukarkan sebagai ukuran luas. Okey, ukuran luas kita kat sini panjang to answer. Maksudnya answer ini yang kita masukkanlah. Kita setkan panjang kepada answer yang kita masukkan ini. Okay, kita masuk balik, kita letak answer dekat sini. Sama juga dekat sini. Okay, so answer ini, lebar ini dia akan tuju ke jawapan yang kita masukkan. Okay, contohnya bear ini dia akan tanya, berapakah panjang segi 4 tepat? Okay, kita akan masukkan contohnya kita masukkan 4. 4, so panjang ini akan hold 4 itu sebagai pemboleh ubah dia tu akan pegang hold tu 4 sebagai jawapan. Okay, tu maksudnya panjang to answer. Okay, contohnya lepas tu kita masukkan nilai yang kedua, lebar 2. So lebar ini dia akan pegang 2 itu sebagai answer. Barulah dia akan langkah yang ketiga, dia buat ukuran luas. Maksudnya ukuran luas ini adalah panjang darab lebar. Okey, panjang darab lebar kita akan masukkan operator. Kita akan masukkan operator darab. Okey, dalam ni kita nak letak apa? Kita tak letak answer, tapi kita letakkan pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah ini panjang darab lebar. Okey, so ukuran luas ni dia akan pegang pengiraan panjang darab lebar. Itu parameter ukuran luas ini. Variable ataupun pemboleh ubah ukuran luas ini dia akan pegangkan operator matematik panjang darab lebar. Okay, lepas tu barulah bear ni dia akan jawab. Okay, say hello. Okay, dia akan joinkan. Okay, kita akan ambil joinkan. Okay, dia akan kata apa tadi? Ini luas. Parameter luas luas. Okay, panjang. Okay, dia akan jawab lah. Ukuran luas segi 4 tepat ialah. Okay, ialah. So dia akan tengok. Dia akan tengok dekat pemboleh ubah ukuran luas. Sebab dia nak nyatakan jawapan. Maksud sini, ukuran luas sama dengan panjang darab lebar. So dia akan ambil parameter, dia akan ambil pemboleh ubah ukuran luas. Okey ni masukkan sekali lagi, join. Okey, dia akan masukkan variable. Dia akan ambil ukuran luas. Okey, dia akan ambil ukuran luas ni lah. Hasil pengiraan ini, dia akan nyatakan, okey, simply meter. Okey, kita try running. Kat sini kamu tengok kat sini. Bila running, selamat datang ke kelas pengiraan luas segi 4 sama sisi pula. Segi 4 tepat Segi 4 tepat. Ini running. Okey, selamat datang ke kelas pengiraan luas segi 4 tepat bersama Abang Bear. Okey, dia akan mintakan satu bacaan yang pertama, iaitu bacaan lebar. Okey, contohnya kita masukkan 4. Alah, 6. Okey. Dia akan minta masukkan panjang 6. So dia akan simpan dalam ini. Nampak 6 berubah. Okay, dia akan simpan dalam pemboleh ubah panjang. Lepas tu dia akan minta pula yang kedua ini. Berapakah lebar sisi segi 4 tepat? Okay, kita masukkan 3. Bila kita letak enter, dia akan terus kira. Okay, dia akan simpan 3 ini dalam pemboleh ubah lebar. Lepas tu dia akan buat pengiraan dalam pemboleh ubah ukuran luas. 6 kali 3, 18. Okay. Okay, contohnya kita bagi lama sekiranya 10 second. Okay, ni sekali lagi. Okay, bila kita dapat perubahan 6, 3, 18 tadi yang ni yang tadi, pemboleh ubah dia boleh diolah kemudian. Contohnya kita masukkan satu nilai lagi, 10. Klik. Okay, 6 tadi dah digantikan dengan nilai yang terletak 10. Darab, contohnya lebar dia masukkan 4. Okay. Dia akan simpan 4, dia akan buat ukuran 40. 4, 10 kali 4, 40. So, luas segi 4 tersebut adalah 40. Okey, faham tak? Boleh tak? Boleh tak? Ke pening? Boleh? Okey, so bila kamu dah siap ini, kamu screenshot. Kamu kopikan, kamu pastekan dalam kamu punya ini latihan ini. Bila dah siap,
hantar kepada cikgu sebagai evidence kamu. Okey, evidence. Bukan saja untuk evidence untuk PPT kamu, ini juga untuk kamu punya tahap pengusahaan lah. Okey, luas segi 4 tepat. Ini. Kan? Okey. So inilah hasil jawapan dia. Okey, untuk menggunakan stretch. Okey, seterusnya parameter untuk segi 4 tepat. Parameter untuk segi 4 tepat. Okey, kita ada setengah jam kan? Okey, parameter segi 4 tepat. Okey, parameter untuk segi 4 tepat sama juga dengan apa tadi? Dengan parameter untuk mencari luas segi 4 sama, dia campur je semua, sama tapi ukuran dia berbeza juga. Okey, ukuran dia berbeza juga. Okey, kita akan tukar pula sprite ni lah. Tak nak sprite bear ni. Handsome lah. Kita tukar bear yang ambil. Ada nak ambil apa ni? Ambil apa nak pun. Tak. Kita ambil nak Nemo. Mana Nemo? Nemo. Ni Nemo. Bukan Nemo ni. Okey, katakan kamu setiap sprite ni dia punya atur cara lain-lain . Contohnya cikgu klik bear, ada atur cara dia. Tapi bila kamu klik fish, atur cara dia hilang. Okey, maksudnya atur cara ini khas untuk bear sahaja. Kalau kamu nak transferkan atur cara ini kepada fish ini, Nemo ini, kamu kena klik hold yang dekat atas ni . Klik hold, kamu dragkan ke ikan, itu nampak highlight dah. Okay. So automatic dekat ikan pun ada. Okay. So bear ni, abang bear ni kita padam. Kita mesti comel Nemo ni lah. Nemo dia tak backdrop dia dalam ikan, dalam hutan. So dalam ikan, dalam laut. Mana akuarium? Akuarium underwater. Okay, ni Nemo. So ini. Okay. So sekarang ni kita nak buat pengiraan luas segi pengiraan parameter. Okey, parameter kita nak buat pengiraan parameter. Okey, parameter segi 4 tepat bersama Cik Nemo. Okey, Cik Nemo. Nemo ini perempuan. Okey, Cik Nemo. Lepas tu dia akan samalah. Berapakah panjang segi 4? Sama. Okey, sama. Kita punya variable pun sama. Dia punya variable lebar pun sama. Cuma dekat ukuran ini berbeza. Okey, ukuran ini berbeza. Okey, ukuran ini kita akan keluarkan. Ukuran untuk pengiraan parameter segi 4 tepat macam mana? Segi 4 tepat maksudnya kita boleh buat panjang tambah panjang tambah lebar tambah lebar. Okey, maksudnya segi 4 itu panjang, lebar, panjang, lebar. So, maksudnya kita tambahkan keempat-empat ini. Itu satu cara. Okey, itu satu cara. Cara yang kedua, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kamu boleh 2 darab panjang tambah 2 darab lebar. Okey, so maksudnya 2 darab panjang, maksudnya contohnya panjang ini cikgu letakkan 4, ini 2. Okey, kita ambil yang pertama. 4 tambah 4 tambah 2 tambah 2 sama dengan 4, 4, 8, 10, 12. 12. Kalau cara yang kedua, 2 darab 4 tambah 2 darab 2. Okey, 2 darab 4, 8. 2 tambah 2, 2 darab 2, 4. Itu sama dengan 12. Sama juga, ada 2 cara juga. Okay, so kita buat cara yang pertama dahulu. Kita buat cara yang pertama. Sekejap Kita buat cara yang pertama iaitu kita buat cara panjang. Okey, cara panjang. Okey, kita masukkan dekat ukuran luas sebab ukuran luas ni dia akan pegang pengiraan tersebut. Okey, kita masuk yang pertama, kita ambil operator tambah. Okey, ini boleh tambah sama 1.
2. 1, 2, 3, 4. Okey, dalam ni apa yang kita nak masukkan? Kita masukkan variable kita. Contohnya panjang. Panjang tambah panjang tambah lebar tambah lebar. Okay, ukuran luas cuba kita running. Okey, selamat datang ke kelas penggunaan parameter segi 4 tepat bersama Cik Nemo. Okay, dia akan minta masukkan panjang sisi. Panjang tadi kita letak 4. Enter. Okey, lebar dia berapa tadi? Kita letak 2. So dapat 12. Okey, betul. Sama. Okey, sama. Okey, sebab dia pegang parameter yang sama je. Okey, so settle untuk langkah cara yang pertama. Okey, kita print screen. Savekan dalam kita ambil parameter kita segi 4 sama. Okey, sekejap cikgu. Okey, ini cara yang pertama. Nanti cikgu letak dalam Google Classroom lah. Nanti kamu boleh ambil dan cikgu letak dalam apa. Tapi tak boleh lah, kamu tak buat pula. Ni kamu print balik apa yang cikgu bagi ni. Okey, ni tapi kamu kena buat Okey, ini yang pertama. Cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita ambil 2 darab panjang tambah 2 darab lebar. Okey, sama kita keluarkan balik yang ini. Kita ambil yang pertama dahulu, darab panjang. Kita ambil operator darab. Okey, operator darab. Okey, operator darab. Tak boleh, dia kena masukkan tambah dahulu. Okey, tambah dahulu. Baru kita masukkan operator darab dalam tambah. Ini. So, 2 darab panjang tambah 2 darab lebar. Okey, sini pun 2. Okey, variable kita masukkan panjang lebar. Okey, cuba running. Okey, kita cuba running. Selamat datang ke kelas pengiraan parameter segi 4 tepat bersama Cik Nemo. Okey, mari kita masukkan, kita masuk nilai yang sama. 4, 2, 2. So, dia akan dapat 12. Kenapa 12? Kita 12. Parameter kan? Oh, parameter betul lah. 4, 4, 8. Betul lah 12. Okey, so jawapan sama lah 12. Betul tak? Betul tak? Cuba tengok. 4 kali 2, 8. 2 kali 2, 4. 8 tambah 4, 12. Betul lah? So, ini adalah cara yang kedua. Okey, cara yang kedua. Okey, print screen, simpan. Copy, letak dalam kamu punya Microsoft Word ataupun PowerPoint. Ini. Okey, settle soalan. Okey, last soalan. Sebelum kita nak gerak ke apa? Kita nak gerak ke apa? Struktur kawalan pilihan. Kita buat ini habiskan dulu. Okey, last sekali. Soalan last sekali adalah kita nak buat pengiraan untuk mencari luas segitiga. Macam mana nak buat pengiraan luas segitiga? Okey, membuat pengiraan luas segitiga. Okey, ni Okey, segitiga. Luas segitiga dia punya rumus adalah okey ni dia punya rumus dia adalah 1/2 darab alas darab tinggi. Alas ni maksudnya tapak bahasa Indonesia ni. Okey, tapak darab tinggi. Okey, 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, bagaimana kita nak gunakan rumus ini? Kita nak hasilkan satu kalkulator untuk mengira luas segitiga. Okey, kita masuk ke sini. Kita tukar pula Nemo, Nemo dah. Kita tukar pula apa? Hitam. Okey. Grasshopper, ladybug. Kita ambil unicorn lah. Okey, kita letak unicorn. Okey, unicorn dalam air tak sesuai. Kita nak transfer balik ini dalam ini. Unicorn kita letak dekat tepi pantai Malibu.
Okey. Ada rumus. Tengok. Tarik. Okey, tak apa. So, segitiga ini macam mana? Nak buat contoh satu cara untuk nak mengira segitiga. Sama juga, kita ambil juga event. Okay, cikgu kena buat balik ya. Tak save tadi. Tarik. Okey, ini event. Lepas tu dia akan minta kita, taklah dia punya ini adalah ucapan daripada unicorn. Okey. Ucapan daripada unicorn, kita dah selamat datang kepada selamat datang kepada semua. Okey, ini dia ada satu lagi. Saya cikgu unicorn. Unicorn. Selamat datang kepada semua ke kelas matematik. Saya cikgu unicorn. So dia akan sebutlah. Selamat datang kepada semua ke kelas matematik. Saya cikgu unicorn. Okey, lepas tu dia kata lagi. Mana? Oh ni. Oh, typo Pak. Okey ni. Cikgu unicorn. Okey, lepas tu dia kata hari ini kita akan buat pengiraan membuat pengiraan mencari pas segitiga. Okey. So kita klik ni lah. Okay, selamat datang kepada semua kelas matematik. Saya cikgu unicorn. Kita akan membuat. Okey, kita akan membuat pengiraan mencari luas segitiga. Ini selamat datang. Saya cikgu unicorn. Kita akan membuat pengiraan mencari luas segitiga. Okey, itu dia punya ucapan lah, dia punya introduction. Lepas tu lah, barulah dia akan tanya. Sensing, kita akan pergi sensing. Dia akan tanya kita, berapakah tinggi, dia punya tinggi dengan tapak dia punya ukuran. Okey, jadi dia akan tanya kita lah, masukkan ukuran tapak segitiga. Okey, segitiga. Ini pun sama juga, kita kena bina dia punya variable. Kita kena bina dia punya pemboleh ubah. Tak apa, kita letak je dulu. Yang kedua, dia akan minta tanya kita masukkan ukuran tinggi segitiga. Okey, yang itu. Okey, so maksudnya dekat sini ada dua nilai. Okey, ada dua nilai, tapak dan juga tinggi. So maksudnya kita kena buat satu variable. Kita kena buat dua variable. Okey, dua variable. Yang ini kita padam lah. Ini kita padam. Ini kita padam. Ini yang tadi. Okay, so kita akan make a variable. Variable yang pertama adalah tapak. Okay, tapak. Dan variable yang kedua adalah tinggi. Okay, so ada dua variable. Tapak dan tinggi. Okay, kita akan tariklah. Set my variable ni. Maksudnya my variable ni kamu boleh klik lah. Berdasarkan variable yang kamu letak kat sini, dia akan highlight lah. Okay, tapak. Okay, ini tapak. Variable tapak. Lepas tu kita akan masukkan satu lagi adalah variable tinggi. Okay, tinggi. So kat sini 20 tu maksudnya dia akan pegang jawapan yang kita masukkan. Maksudnya answer. Dia akan pegang answer kita. Okay, ini dia akan pegang kita punya answer. Okay, maksudnya tapak itu dia akan pegang answer jawapan yang kita masukkan ukuran tapak. Kalau tinggi ini dia akan pegangkan answer jawapan yang kita masukkan ukuran tinggi. Okay. Lepas tu barulah yang ketiga kita akan buatkan satu lagi variable iaitu luas segitiga. Ini dia dah buat pengiraan. Luas segitiga ialah luas segitiga apa? Okay, luas segitiga. Okey, dekat sini barulah kita masukkan satu lagi. Ini untuk pengiraan. Okay, dia akan buat pengiraan based on operator apa yang kita nak masukkan. Okey. So, kalau operator untuk mencari segitiga adalah 1/2 darab
alas darab tinggi. Alas ini tapak 1/2 darab tapak darab tinggi. So kita akan masukkan dia ada 3 lah. 1/2 darab tapak darab tinggi. So 3. 1/2 itu kamu tak boleh tulis 1/2. Kamu kena ambil, bila kamu bahagikan 1/2, kamu akan dapat 0 berapa? 1/2. 1 bahagi 2 dapat berapa? Siapa boleh jawab? 1 bahagi 2 dapat berapa? 1 bahagi 2. 0.5. Okey, so kita akan masukkan nilai 0.5 lah. 0.5 ini dia bersamaan dengan 1/2. So dia akan buat pengiraan apa? Alas pula. Tapak darab tinggi. So kita akan ambil variable tapak darab tinggi. Okey. Lepas tu barulah bila dah buat pengiraan ini, cikgu unicorn ini dia akan sebutlah. Dia akan sebut say. Okey, kita akan join ini adalah kita nak joinkan dua perkataan. Kalau masukkan join ini, dua perkataan ataupun dua blok. Join, yang pertama dia akan nyatakan luas segi 3 ialah okey, lepas tu kita akan masuk satu lagi join sebab kita nak apa? CM, sini CM. So kat sini luas segitiga ialah, okey, dekat sini dia akan tengok, dia akan refer balik dekat variable luas segitiga. Kita akan masuk balik luas segitiga, kan? So, itu. Okey, cuba kita buat perkiraan. Okey, kita klik, kita lamakan sikit lah. Dan dia akan paparkan berdasarkan berapa second ni kita ni. Salah, 10 second ke, 20 second ke. Kalau 20 second lama lagi. Okay, bila kita klik green flag ni, green flag klik, dia akan selamat datang ke kelas. Okey, lepas tu yang kedua, saya cikgu unicorn. Yang ketiga, dia akan buat berterutan lah. Selamat datang. Lepas tu dia akan minta kita masukkan ukuran tapak. Okey. Ini, dia akan masukkan ukuran tapak segitiga. Okey, jap. 10 second tak apa lagi. Okey, lepas tu berapa ukuran dia? Contohnya tapak itu kita letak jumlah dia adalah 10. Okey, 10. So dia akan simpan dekat tapak 10, dekat variable, dekat pemboleh ubah tapak ini 10. Lepas tu dia akan tanya pula kita, tinggi segitiga tu berapa? Segitiga tu contohnya kita letak 20. Okey, 20 dia akan buat perkiraan. Okey, lepas tu dia akan 0.5 darab 10 darab 20, dapatlah jawapan dia 100 cm persegi. So itu adalah luas segi 3. Okey, boleh. So kamu nak ni. Okey, kamu tambah lagi lah. Okey, contohnya kamu nak biar dia berfikir dulu. Okey, ini kita gunakan. Dia akan fikir selama 10 second. Okey, so ini cikgu cepat lagi lah. Okey, 5, 5, 5. Okey, ini dia fikir 5. So dia akan selamat datang. Dia akan turun pula, saya cikgu unicorn. Lepas tu dia turun pula, kita akan membuat perkiraan mencari luas segitiga. Lepas tu dia akan minta kita masukkan ukuran. Okay, nilai ukuran tapak dia, panjang dia berapa. Okay, ukuran dia contohnya kita masukkan 50. Tapak dia, piramid itu 50. Okay, lepas tu dia akan simpan 50 dalam pemboleh ubah tapak. Lepas tu tinggi dia berapa pula? Contohnya tinggi tu memang tinggi, kita letak 100. Okey, masa 100, okey dia akan fikir. Berapa dia fikir. Lepas tu lah dia akan nyatakan jawapan. Dia fikir tu maksudnya dia tengah mengira. Itulah. Itu je lah. So, bila dah siap, print screen. Savekan, kopikan, masukkan, letakkan dalam soalan yang terakhir. Okay, siap untuk pengenalan untuk slash. Okay, boleh? Boleh tak? Faham tak? Cikgu risau lah takut tak faham. Sebab cikgu buat kan. Bila cikgu buat,
Kamu just tengok, takut kamu, yalah kamu nampak sekarang. Tetapi sekejap lagi bila kamu nak buat balik sekejap lagi, nak apa Aku fikir, ish, blok mana? Macam mana? Itu cikgu risau. Sebab kalau macam sebelum ni, kalau macam, yalah, yang tahun lepas lah. Screenshot. Screenshot. Tu kena copy paste ke? Copy paste maksudnya? Copy paste, apa tu? Ada nak? Boleh lukis ke? Lukis kat kerja. Yalah cikgu sebab kalau Syahdatul lukis penat Syahdatul. Kamu tangkap gambar je lah, tangkap gambar telefon. Boleh? Kamu tangkap gambar telefon, kamu tulislah. Okey, ini satu A. Dekat gambar tersebut. Boleh? Okey, kalau Adriana, kau kena copy paste ke? Copy paste kat kerja. Kenalah. Sebab ini cikgu nak tengok boleh buat ke tak. Okey. Okey. Cikgu nak tengok kamu boleh buat ke tak. Bila cikgu tengok kamu buat, ini tengok balik betul ke tak. So dapat jawapan betul lah. Copy paste dekat kerja yang cikgu bagi semalam. Okey, yang inilah. Jadi cikgu bagi balik ni. Cikgu akan bagi balik yang ini. Cikgu akan persilakan dalam grup kamu, dalam grup kelas. Kamu boleh ambil tengok balik, rujuk balik. Okey, tapi jangan ambil yang cikgu punya. Kamu buat dulu, buat sendiri. Kamu rujuk boleh. Okey? Ada lagi nak tanya? Boleh tak? Saya cikgu letak dalam grup kelas. Ini. Saya tak ada laptop. Tak apa. Setengah buat. Tak apa. Setengah buat Yang tak ada laptop, kamu boleh guna telefon. Kan cikgu tunjukkan. Tapi telefon itu dia ni sikit lah. Kalau telefon dia, sekejap cikgu tunjuk. Telefon, penggunaan telefon. Telefon dia, cikgu tak puas lah kalau guna telefon. Yep. Okay. Okay. Ini bentuk telefon Ini bentuk telefon. Okay, bentuk telefon. Ini M-Block ni cikgu dah install dah. Okay, M-Block. Ini M-Block. Bila kamu klik M-Block itu tersebut, dia bentuk dia macam ni. Ini. Jangan ambil learn. Kamu ambil coding. Kamu klik coding. Okay, kamu klik coding. Kamu ambil ni tambah ni. Tambah ini. Okay, dia akan load lah. Dia tak guna kucing. Dia guna panda. M-Block. Tapi konsep dia sama. Okay, dia akan keluar macam ni. Ini sprite lah. Kamu pangkah je lah. Inilah. Dia punya paparan. Okay. Motion dia, bila kamu klik, dia akan keluar. Macam ni. Macam ni. Sama juga loop. Sama je. Dia punya ni. Dia punya block pun sama je. Kalau dalam M-Block ni pun. Ini. Ini when klik. Ini kamu just. Ini kamu nak ambil. Okay, dekat M-Block. Kamu klik. Contohnya ini. Kamu klik hold. Kamu dragkan ke. Ni. Sekejap. Okay ni. Kamu klik hold. Dia akan jadi macam ni. Kamu dragkan ke tapak untuk buat satu cara. Lepas tu kamu lepas. Kalau belajar jauh. Ini. So, itulah. Sama juga dia control pun ada. Okay, control. Ini. Sensing pun ada. Okay, sensing. Ini. As. Variable pun boleh. Sama juga. Make a variable. Sama je. Motion. Contohnya ini. Motion ada loop. Contohnya say hello. Okay. Cuma. Dia punya ini. Bila kamu klik ini. When green flag klik ini. Kamu tak nampak panda itu buat apa. Okay. Kamu tak nampak panda itu buat apa. Kamu kena full screen kan.
Okey, barulah kamu klik green flag. Baru kamu nampak hello. Panda itu cakap. Itu je lah dia punya M-Block. Kalau guna M-Block. M-Block ini dia sama je dengan Scratch, tetapi dia punya paparan itu cikgu tak apa dah suka. Cikgu, soalan ada 10A dengan 10B je. Yang itu yang semalam. Okey, yang ini ada tambahan ini. Yang semalam tak kat ni je. Okey, yang semalam tak kat ni je. Tak betul Yang semalam tak kat ni je. Lepas tu ada tambahan ini. Mengira luas segi 4 tepat. Mengira parameter luas segi 4 tepat. Dan juga mengira luas segi 3. Ada 3 lagi tambahan. Okey, jadi cikgu akan bagi yang ini dalam grup kelas. Kamu boleh rujuk lah. Okey. Siapa yang ada masalah? Ada tak masalah? Sipsili, Kasful, Farhan, Chong, Zuhair, Kasih, Azra, Adik, Adriana, siapa lagi? Syahdatul. Ada tak masalah? Saya tak boleh screenshot. Tak apa, kamu tak gambar je Syahdatul. Yang lain? Kasih, Kasful, Chong, Azra, Adik, Danish, Farhan, Zuhair, Adriana, Ryan, Sip. Yang lain tak respon pun. Yang respon Adriana, Syahdatul. Danish tak ada. Danish akan tak ada. Farhan tak ada. Kasih tak ada. Tak ada masalah Tak ada. Cikgu ada record ke ni? Record apa? Apa Adik? Adik record apa? Record ni Google Meet ni Sekejap lagi cikgu bagi link. Cikgu bagi link YouTube. Sekejap lagi cikgu upload dalam YouTube. Kamu ambil link YouTube tu. Okay? Sekejap lagi cikgu akan bagi. Okay. Nanti kamu ni balik lah. Dengan cikgu bagi dengan tugasan yang cikgu kita buat sama-sama tadi. Cikgu akan bagi dalam kelas kamu. Tu cikgu akan bagi link YouTube lah untuk video tadi untuk kamu tengok balik. Okay, boleh? Okay, kita dah pukul 1 dah. Dah jam setengah dah. Okay, so cikgu harap yang lain tolong buat sebab ini sebagai evidence kamu sebab cikgu nak kena letak tahap penguasaan kamu berdasarkan tugasan apa kamu boleh buat tetap. Okay? Dia kan cikgu nak letak 5 tapi tak apa, tak ada didik. Tak ada didik. Ni ada 6. Okay? Tapi kalau boleh sebelum kelas seterusnya. Okay, cikgu tak nak kumpul kamu kerja banyak-banyak. Kalau boleh sebelum kelas seterusnya. Okay, contohnya kelas kita hari Selasa minggu depan. Kalau boleh sebelum Selasa itulah. Okay, cikgu tak nak tahun depan kamu dah form 2 lah. Okay? Tahun depan dah tak diterima. Result dah keluar. Okay? So, bila kamu hasilkan, contohlah, bukan tugasan ini sebagai kamu punya guideline ataupun kamu punya hasil kerja yang cikgu boleh nilai. Okay? Cikgu boleh nilai dengan hasil kerja kamu je lah. Nak letak TP berapa, contohnya TP Kashful TP 3. Kenapa cikgu letak TP 3? So, cikgu kena sertakan dengan evidence lah. Okay? Kashful boleh buat ini, Kashful boleh buat ini, dia boleh buat atau cara ini. Itu maksudnya evidence cikgu. Okay? So, cikgu letakkan kamu punya tahap penguasaan. Okay, boleh Okay, so kita dah pukul 1, dah nak zuhur dah. So, kita tamatkan kelas kita hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang masuk kelas cikgu hari ini. Dan cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Dini Nyakal. Terima kasih Kashful. Terima kasih Ryan. Terima kasih semua. Terima kasih. Okey, terima kasih Adriana. Terima kasih Sipsili. Terima kasih Chong, Azra, Zuhair. Terima kasih Ryan.